الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abil Fadl Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, kata dia, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawma Hunain, falazimtu ana wa Abu Sufyan ibn al-Harith bin Abdul Muttalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam nufariqhu, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baghlatin lahu bayda, falamma altaqal al-muslimuna wal musyrikun walla al-muslimuna mudbirin, fattafiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarqudu baghlatahu qibala al-kuffar, wa ana akhidhun bilijami baghlati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akuffuha iradata an la tusri', wa Abu Sufyan akhidhun birikabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay Abbas, nadi ashab as-samurah. Qala al-Abbas, wa kana rajulan sayyitan. Faqultu bi'a'la sawti, aina ashabu as-samurah? Fawallahi lakaanna atfatahum hina sami'u sawti atfatul baqari ala awladiha, faqalu ya labbaik ya labbaik, faqtatalu hum wal kuffar. والدعوة في الأنصار يقولون يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار، ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حين حمي الوطيس، ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم انهزموا ورب محمد، فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى، فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كبيلا وأمرهم مدبرا، أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Pak penakan Nabi yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu menceritakan, kata Al-Abbas, aku sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dalam perang Hunain. Ini ayat ni kita akan baca di Masjid Tuan Abdullah Tanah Liat bulan yang akan datang.
Ini hadis yang berkaitan dengan ayat tu. Al-Abbas, pak penakan Nabi, dia kata syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaum Hunain. Dia kata sewaktu berlaku perang Hunain, aku berkesempatan turun perang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falazimtu ana wa Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam nufariqhu. Kata Al-Abbas, aku sama dengan Abu Sufyan bin Al-Harith. Kami dua tak berenggang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang tu kami dua tak tinggal Nabi. Apa jadi kami dengan Nabi? Falam nufariqhu, sekali-kali kami tak berpisah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baghlatin lahu bayda. Dan adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu turun dalam perang Hunain itu, Nabi naik keldai putih. Baghlatin lahu bayda. Nabi naik seekor keldai, iaitu keldai putih. Falamma altaqal muslimuna wal musyrikun wallal muslimuna mudbirin. Bila perang bermula, bila bertembung saja antara orang Islam dengan orang musyrikin ni, bila berjumpa saja tentera Islam dengan tentera kafir ni, tentera Islam ni pakat lari habis. Begitu. Tuan-tuan, kita dah sebut dah sikit hari tu di Masjid Tuan Abdullah Tanah Liat. Perang Hunain dia berlaku selepas daripada Nabi SAW buka kota Mekah. Kan Nabi daripada Mekah hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah tahun yang kedua, lebih kurang macam tu, Nabi balik semula mai ke Mekah untuk nak membuka kota Mekah. Nabi balik mai tu diikuti oleh sahabat-sahabat Muhajirin yang asal Mekah pergi ke Madinah. Bila Nabi balik ke Mekah, mereka ikut balik sekali. Dan juga bersama dengan sahabat-sahabat Ansar orang Madinah ikut sama dengan Nabi mai masa hari Nabi nak balik membuka kota Mekah. Bila Nabi SAW sampai di Mekah, Nabi boleh buka kota Mekah ni tanpa berlaku tumpah darah. Setitik darah pun tak tumpah. Orang-orang kafir Quraisy tunduk, menyerah kalah, surrender di depan Nabi SAW. Sebaik-baik sahaja Nabi SAW boleh menstabilkan keadaan Mekah. Kan? Daripada negeri yang diperintah oleh kafir Quraisy, kemudiannya Islam masuk, Islam memerintah Mekah, nak boleh kestabil ni ambil masa. Bila negeri ni dah distabilkan oleh Nabi SAW, tiba-tiba dengar cerita musuh nak main serang. Nabi SAW bila dengar musuh nak main serang, Nabi pun siap orang untuk nak menemui musuh, untuk nak bertempur, nak berhadapan dengan musuh di luar daripada Mekah. Maka Nabi SAW dengan tentera yang paling ramai dalam sejarah perang yang dipimpin oleh Nabi SAW, perang Hunain lah Islam mempunyai bilangan tentera yang paling ramai. Dalam banyak-banyak perang, perang Hunain adalah perang yang tentera Islam paling ramai. Nabi pimpin pasukan tentera Islam yang paling ramai turun pergi nak tahan musuh daripada rempuh masuk dalam Mekah. Oleh kerana terlampau ramai tentera, maka sebahagian daripada sahabat Nabi yang jadi anggota tentera ni sudah berasa sombong. Sudah berasa sombong, berasa kuat. Berasa kita ramai. Kalau perang-perang yang sebelum ni kita sikit pun kita boleh menang, ni pula kita ramai. Jadi duk ingat macam tu, sombong. Kerana kesombongan itu Allah Subhanahu Wa Taala bagi pengajaran. Dalam perang Hunain, round pertama tentera Islam kalah. Bila terkejut kena ambush dengan musuh, musuh dah tunggu dah. Bila Islam sampai, bila tentera Islam sampai di satu tempat yang bernama Hunain. Hunain ni daripada Mekah nak pergi ke Taif, dia duduk tengah jalan.
Dalam perjalanan nak pi cari musuh, tak tahu di mana musuh ada ni, dalam perjalanan sampai di Hunain dalam keadaan tak sangka-sangka kena serang. Maka oleh kerana tentera Islam pun tak bersedia, lebih-lebih lagi pula mereka dalam keadaan overconfident, yakin boleh menang sebab terlampau ramai, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan tentera Islam ni kalah dalam pusingan pertama. Maka disebut dalam hadis ni, dia kata wallal muslimun al-mudbirin, wallal muslimuna mudbirin. Maka orang-orang Islam ni bila dah kena serang terkejut macam tu, bercamuk pakat lari. Fatafiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarqudu baghlatahu qibala al-kuffar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pula bila tengok tentera-tentera Islam ni pakat pusing nak lari, Nabi lari tak sekali-kali, bahkan dia perkemah lagi, dia langgar pi betul-betul dengan musuh. Ni yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beralih tengok kiri kanan ni pakat bertempik lari, Nabi kok kata nak lari tak lari. Sebaliknya Nabi perkemah lagi, Nabi SAW serbu pi betul-betul dengan arah musuh duk ada ni. Wa ana akhidhun bilijami baghlati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akuffuha iradata alla tusra'. Kata Al-Abbas, pak penakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata aku duk pegang kekang keldai Nabi ni. Ni, tali hak buah di muka keldai, hak buah di muka kuda tu. Al-Abbas kata aku bila tengok Nabi ni orang lari, dia lagi nak serbu pergi dekat musuh, aku pegang tali hak kekang muka keldai ni, aku pegang duk tahan tak mau bagi Nabi nak serbu pergi. Takutlah pasal orang dah tak ada, Nabi nak pergi dia seorang. Al-Abbas kata bila tengok keadaan Nabi nak serbu musuh ni, aku pegang lijam ni, aku pegang kekang yang dipakai pada keldai Nabi naik ni, aku pegang duk tahan tak mau bagi Nabi pergi laju sangat. Wa Abu Sufyan akhizun birikabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Manakala Abu Sufyan pula pegang keldai tu, duk tahan tak mau bagi Nabi pergi laju sangat. Ni yang kata Nabi, tuan-tuan, di antara sifat Nabinya ialah berani. Lari tak larilah, walaupun dia tengok keliling semua orang lari, dia nama kata lari tak terlintas dalam hati. Tak lari tak apa, dia nak serbu pergi lagi. Sehingga kan Al-Abbas kata aku terpaksa pegang kekang keldai dia, manakala Abu Sufyan pula duk pegang keldai tu tak mau bagi Nabi lepas pi seorang-seorang dia ke depan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay Abbas nadi ashabas samurah. Dalam keadaan macam tu Nabi kata dekat pak penakan dia, dekat Al-Abbas ni, Nabi kata nadi ashabas samurah, wahai Al-Abbas, kamu seru dekat semua orang-orang As-Samurah. Maksud ashab As-Samurah ni maksudnya orang-orang Arab Quraisy yang sama dengan Nabi pi bai'ah di Bai'atul Ridwan, pi angkat bai'ah, pi janji sumpah setia depan Nabi bahawa apa jadi pun mereka tidak akan tinggal Nabi. Wak ni pun janji-janjilah, bila mai jadi lagu ni tuang habis dah. Nabi kata dekat Al-Abbas ni, dia kata nadi ashabas samurah, kamu tolong seru sat, tolong riau suara kamu deras, kamu tolong riau sat dekat ashabas samurah ni, dekat orang-orang yang pi Bai'atul Ridwan dulu ni, yang kata nak sumpah setia, nak susah senang dengan aku ni, kamu tolong riau kat depa ni sat, suruh depa mai tolong kita. Qala Al-Abbas wa kana rajulan sita. Dia kata maka Al-Abbas satu orang lelaki-lelaki yang mempunyai suara deras. Maka Al-Abbas pun kata bi'a ala sauti, dia kata aku kata dengan suara aku yang cukup kuat, aina ashabus samurah. Al-Abbas kata mana pi habis orang-orang yang berjanji dengan Nabi di Bai'atul Ridwan dulu, mana dia orang hak janji nak susah senang dengan Nabi ni, mana? Dia kata lari dah, waktu lari dah. Tuan-tuan, kita pun sama lah. Kita ni pun sama lah. Tak kena lagi, derah lagi. Kan? Derah lagi. Tumbuk meja pun kuat lagi. Jerit-jerkah pun derah lagi. Sebab tak kena lagi. Sahabat Nabi pun macam tu lah. Manusia.
Sama macam itulah janji ni, masa tak kena apa-apa ni, janji apa jadi pun kami dengan Islam, kami dengan Nabi SAW. Bila main lagu ni pakat lari tinggal Nabi. Nabi SAW kata dekat Al-Abbas, tolong saya panggil ni, hak lari-lari ni panggil mai sat, peringat balik mereka janji hak mereka buat masa bai'atul ridwan dulu, panggil mereka sat. Maka Al-Abbas dengan suara yang kuat dia kata, aina ashabus samurah, mana dia kata orang yang janji bai'atul ridwan dulu dengan Nabi SAW di tempat yang bernama As-Samurah ni, mana dia? Fa wallahi, dia kata, laka'anna atfatahum hina sami'u sauti atfatul baqari ala auladiha. Al-Abbas kata, demi Allah aku nak abang ke hampa semua, demi Allah, dia kata, adalah puak-puak yang lari tadi ni, hak pada mulanya cabut lari tadi, apabila mereka dengar saja suara aku tanya, aina ashabus samurah, mana dia ashabus samurah, sebaik-baik sahaja mereka dengar suara aku tu, mereka rasa kesian, jatuh rasa kesian dalam hati mereka ni, lari dengar suara tu, jatuh rasa kesian. Kata dia, atfatul baqari ala auladiha, seperti mana kesiannya mak lembu kepada anak-anak dia yang main nak menyusu ke dia. Dia buat bandingan macam tu. Lembu pun tuan-tuan, dia ada rasa kasih sayang pada anak dia. Bila dengar bunyi suara anak nak minum susu ni, mak lembu ni dia terus pergi dekat anak dia, sambil duk jilat belakang anak dia boleh hisap susu dia. Al-Abbas nak buat perumpamaan sahabat-sahabat Nabi hak pada mulanya lari ni, bila dengar suara Al-Abbas panggil ni, masing-masing pakat pusing patah balik main kerana dengar suara tadi, kerana jatuh dalam hati mereka rasa kesian. Patah balik semua pakat main ramai-ramai. Faqalu ya labbaik, ya labbaik. Masing-masing sambil duk patah balik main ni, masing-masing kata ya labbaik, ya labbaik. Kata dia, kami akan mai balik, kami akan mai balik. Masing-masing serbu masuk balik dalam medan perang. Faqtatalu hum wal kuffar, maka jadilah perang antara depa ni dan orang-orang kafir. Tu first round dah nampak kalah dah, lari dah. Bila bunyi suara Al-Abbas ni, Nabi suruh Al-Abbas jerit panggil. Bila bunyi suara Al-Abbas ni, patah balik mai tu semangat berkali ganda daripada hak mula tadi. Begitu. Wad-da'watu fil ansar yaqulun ya ma'syaral ansar, ya ma'syaral ansar. Summa qasurat ad-da'watu ala Bani al-Harith bin al-Khazraj. Kemudian Al-Abbas bila dah nampak orang-orang Quraisy ni, orang-orang muhajirin hak lari ni dah mai balik, dia seru kepada golongan Ansar pula. Ansar orang Madinah pun lari juga. Bila terkejut tadi pakat lari juga, seru pula kepada orang Ansar, ya ma'syaral ansar, wahai orang-orang Ansar, wahai orang-orang Ansar, panggil balik. Bila dengar macam tu, orang Ansar pun pakat patah balik pula, pakat mai bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala baghlati kal mutatawili 'alaiha ila qitalihim. Maka kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam pula bila dia duk tengok, dia duk nampak lambat sangat perang. Duk berlanjutan, duk berlarutan perang ni, nampak lambat sangat, mengambil masa begitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza hina hamiyal watis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila duk tengok perang ni nampak macam tak kesudah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ini hadza hina hamiyal watis. Nabi kata nampak perang ni dah sampai memuncak dah. Perang ni nampak berkeceramuk sakana. Nampak perang ni tak tahu nak habis bila ni. Nampak dahsyat. Perang Hunain ni berlaku dalam keadaan yang sungguh dahsyat. Begitu. Summa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasayat. Nabi pun bila dah tengok macam tu, nampak teruk sangat suasana perang ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil pasir. Hasayat ni maksudnya batu-batu kerikil kecil tu, besar sikit pada pasir. Nabi ambil, farama bihinna wujuhal kufar. Nabi baling di ke arah orang-orang kafir ni. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, in hazamu wa rabb Muhammad.
Nabi kata binasakanlah semua orang-orang yang menjadi musuh Islam ini dengan nama Tuhan Muhammad. Nabi kata, dia ambil wasiat tu dia perui pergi. Fazahabtu anzuru fa idzal qitalu ala hayati fi ma ara. Fa wallahi ma huwa illa an ramahum bihasayati fama ziltu ara haddahum kalilan wa amrahum mudbira. Kata Al-Abbas, dia kata bila Nabi SAW balin saja, sedangkan yang Nabi balin tu al-hasayat, batu-batu kerikil, pasiang-pasiang aja yang Nabi balin tu. Tapi aku dapat tengok, dia kata, musuh terus nampak lemah dan semakin lemah, nampak macam nak kalah. Lalu akhirnya wa amrahum mudbirah, pakat cabut lari habis semua sekali. Maka akhirnya Islam menang di dalam perang Hunain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Pengajaran yang dapat kita ambil daripada hadis ni ialah, nombor satu, tak sesombong. Tak sesombong. Jangan berasa kata kita kuat sangat dah lah ni, sehingga menyebabkan kita bercakap jua, sehingga menyebabkan kita berasa macam tak salah. Sebab sifat-sifat macam ni Allah tidak suka. Allah tidak suka orang yang terlampau sombong, orang yang berasa kuat sangat, orang yang jadi juah. Allah tidak suka sifat-sifat yang macam ni. Jauhi daripada kita bersifat dengan sifat-sifat yang macam ni. Yang kedua, kita kena ingat, kalau hati kita lurus, kalau kita jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan bantu kita. Cuma masa saja bila Tuhan nak bantu. Dia tak bantu dalam masa yang terdekat, Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu tak lama selepas daripada tu. Jadi kita sebagai orang Islam mesti ada satu keyakinan, kalau kita buat kerja atas nawaitu, atas niat kita nak cari keredaan Allah, biar 1000 manusia mencemooh, Allah Subhanahu Wa Taala tahu niat kita. Tapi kalau niat kita tak betul, 1000 manusia puji, Allah Subhanahu Wa Taala buang kita daripada mendapat rahmat dia. Jadi pokok pangkalnya ialah ikhlas ke tidak kita bila nak buat kerja yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW ini. Mudah-mudahan Allah bantu kita, mudah-mudahan Allah betulkan niat kita, mudah-mudahan Islam dibalikkan ke tempat yang gemilang seperti mana sebelumnya, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 3 ke? Jilid 4. Jilid 4. Muka surat 62. Jilid 4, muka surat 62. Kita masuk satu tajuk, bab ma jaa fi sujudil Quran. Iaitu bab yang datang pada menyatakan sujud tilawah, yakni sujud kerana Quran. Ini kita dah kata sujud sajadah ni. Dia ni. Iaitu bab yang datang pada menyatakan sujud tilawah, maksudnya sujud kerana membaca Quran, yakni sujud kerana Quran. Ketahuilah saudaraku bahawasanya sujud tilawah itu telah datang syarak, suruh buatnya. Sujud tilawah ni ataupun sujud sajdah ni sabit daripada suruh agama, begitu. Dan telah dikeluarkan oleh muhaddisin akan beberapa hadis yang mengisbatkan sujud tilawah itu. Ulama-ulama hadis kata sabit sujud tilawah ni daripada hadis Nabi. Dan setengah daripadanya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata hadis dia, an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sajadatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 11 sajdah minha allati fin najmi. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipanggil orang dengan nama Abi Darda. Kata dia, telah sujud aku serta Nabi sallallahu alaihi wasallam 11 kali sujud. Setengah daripadanya ialah pada ayat yang di dalam surah An-Najm. Ini riwayat hadisnya begitu. Abu Darda kata, seumur hidup aku duduk semayang sama dengan Nabi SAW. Ada 11 tempat dia kata dalam Quran ni, apabila Nabi baca ayat tu, Nabi sujud.
Dan sujud itu dia panggil sujud tilawah. Begitu. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Ali dan Ibni Abbas dan Abi Hurairah dan Ibni Mas'ud dan Zaid bin Thabit dan Amru bin Al-As. Katanya lagi hadis Abi Darda ini ialah hadis yang gharib. Masalah dia kata sujud tilawah tu bagaimana hukumnya? Yang kata sujud tilawah tu apa hukum dia? Kata Imam Asy-Syafi'i di dalam Al-Um, kemudian daripada didatangkannya beberapa hadis yang jadi tempat dia mengambil dalil atas sujud tilawah. Kata Asy-Syafi'i bahawasanya sujud tilawah itu tiada ia wajib. Tak wajib. Begitu. Tetapi kami suka jangan ditinggalkan dia. Walaupun benda tu tak wajib, tapi Imam Asy-Syafi'i dia kata aku suka kalau sekiranya kita jumpa ayat sajadah kita sujud. Pasal apa? Pasal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Kerana bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dia pada surah An-Najmi dan meninggal ia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila jumpa ayat-ayat sajadah ni Nabi sujud. Tapi ada juga kalanya Nabi tidak sujud. Maka daripada situ ulama buat kesimpulan bahawa sunat sujud. Sunat sujud. Kalau tak sujud tak jadi berdosa. Pasal apa? Pasal Nabi biasa tak sujud. Tapi kerap kali Nabi sujud. Dia macam tu. Kata Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muslim, dan sesungguhnya telah ijma' ulama atas sujud tilawah. Dan iaitu di sisi kita dan di sisi jumhur sunat, tiada ia wajib. Dia ulang lagi sekali, benda ni sunat, bukan benda wajib. Dan di sisi Abi Hanifah radhiyallahu anhu wajib, yang tiada fardu. Atas istilahnya pada perbezaan antara wajib dan fardu. Di sisi Imam Hanafi, mazhab Hanafi, dia kata wajib, tapi tidak fardu. Maksudnya dituntut sangat-sangat supaya sujud bila jumpa ayat ni. Dan iaitu sunat bagi orang yang membaca dan orang yang mendengar. Bukan saja orang yang baca tu, bahkan kita yang dengar dia baca ayat sajadah pun sunat kita sujud. Dan disunatkan pula bagi orang yang tiada pekak, yang tiada mendengar ia akan bacaan sajadah, tetapi tidak dikuatkan pada haknya, akan sebagai kuat pada hak orang yang menanti dengar. Ada kata demikian juga orang-orang yang telinga tak apa dengar misalnya. Bila tengok orang sujud, orang baca-baca Quran, orang sujud, dia pun turut sujud sama. Walaupun telinga dia tak dengar orang baca ayat apa tadi, atas apa? Atas menghormati. Dia ni sujud, mesti sujud tilawah. Begitu. Baik, bab ma jaa fi khurujin nisa ila al-masajid. Ni pula dia umai tajuk lain terus. Dia kata bab yang datang pada menyatakan keluar orang-orang perempuan ke masjid. Boleh tak lihat orang perempuan main masjid kerana nak mengaji kitab, nak mengaji fardu ain dan sebagainya. Boleh ke tak boleh? Ketahuilah saudaraku bahawasanya perempuan-perempuan keluar pergi masjid itu diizinkan oleh syarak, manakala cukup syaratnya. Orang perempuan boleh pergi ke masjid kerana nak mengaji dan sebagainya, boleh. Tetapi dia kata ada syarat yang mesti dipatuhi. Seperti yang lagi akan datang kenyataannya. Dan di sini telah mengeluarkan oleh Imam At-Tirmizi satu hadis yang menunjukkan atas harus keluar perempuan-perempuan ke masjid. Dia ada hadis yang menunjukkan orang perempuan harus pergi ke masjid. Kata dia an Mujahid radhiyallahu anhu qala kunna 'inda ibn Umar radhiyallahu anhuma faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'zanu lin-nisa'i bil-lail ila al-masajid. Diriwayatkan daripada Mujahid, katanya adalah kami di sisi Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Maka kata bapa dia, iaitu Sayyidina Umar, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beri izin olehmu sekalian bagi segala perempuan dengan malam-malam itu keluar ke masjid. Sayyidina Umar Al-Khattab satu hari duduk depan anak dia dan beberapa orang sahabat lain, di antaranya Mujahid ni. Tiba-tiba Sayyidina Umar kata, dia kata aku biasa dengar Nabi SAW bersabda. Nabi kata orang-orang perempuan, isteri-isteri kamu, kalau mereka minta nak pergi masjid waktu malam, izinkan mereka pergi. Sayyidina Umar kata aku dengar Nabi kata macam tu.
Nabi suruh kita bagi izin kepada orang perempuan pergi ke masjid pada waktu malam, supaya sembahyang berjemaah sama-sama dengan laki-laki. Apabila didengar oleh anaknya yang bernama Abdullah akan kata bapaknya yang demikian, lalu disahutnya sebagai kata Mujahid. Faqala ibnuhu wallahi la na'zanu lahunna yattakhidnahu daghalan. Maka kata anaknya, yakni Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak dia ni, anak Sayyidina Umar yang bernama Abdullah. Selalu kita jumpa lah Ibnu Umar. Ibnu Umar ni dia ni. Bila pak dia kata, aku biasa dengar Nabi kata, Nabi suruh kita ni suami-suami ni benarkan isteri kita pergi masjid waktu malam. Abdullah, anak Sayyidina Umar, bila dia dengar pak dia kata macam tu, dia kata, demi Tuhanku, jangan kita izinkan sekali-kali bagi perempuan ini keluar malam-malam. Jikalau ke masjid sekalipun. Kerana apabila diizinkan mereka itu keluar ke masjid malam-malam, nescaya mengambil mereka itu akan masjid seperti gompong, dia kata. Yakni tempat berkelip. Yakni berselindung. Seperti katanya, ia hendak ke masjid, tapi ia lain kiranya. Dia buruk sangka kat orang perempuan. Anak Sayyidina Umar ni, bila pak dia, Sayyidina Umar kata, Nabi suruh kita bagi izin orang perempuan pergi masjid malam-malam. Dia tak setuju. Dia kata kat pak dia, dia kata, demi Allah, dia kata, orang perempuan tak boleh kita duk biar mereka pergi masjid malam-malam. Pasal apa? Mereka ni, kalau kita bagi mereka pergi masjid malam-malam, mereka nanti jadikan itu sebagai alasan untuk mereka nak pergi ke lain. Dia kata. Dia habaq kat lelaki dia nak pergi masjid. Pergi pasal malam, rupanya. Dia kata tak boleh. Dia kata, saya tak setuju. Saya tak setuju kita benarkan orang perempuan pergi masjid malam-malam. Saya tak setuju, dia kata. Dia tak katalah, ini tidak adil. Dia tak kata macam tu. Kan? Saya tak setuju. Dia kata, kalau nak bagi orang perempuan pergi masjid malam-malam. Sebab apa? Sebab mereka ni suka mengecoh. Mereka ambil kesempatan. Kita bagi mereka keluar malam untuk pergi masjid. Mereka nanti keluar pergi ke lain. Dia kata macam tu. Faqala fa'alallahu bika wa fa'ala. Maka apabila didengar oleh Sayyidina Umar akan sahut anak dia yang demikian, maka berkatalah Sayyidina Umar dengan marahnya, memperbuat Allah kiranya denganku dan memperbuat ia. Dia kata perkataan ini pada Arabnya adalah sebagai sumpah. Seolah-olah makna perkataan tadi, dibinasakan Tuhan akan dikau. Itu maksud perkataan tadi. Bila dia habang ke anak dia kata, aku teringat Nabi SAW kata kat kami dulu. Nabi kata orang perempuan kalau minta nak pergi masjid malam, kena bagi mereka pergi. Dia bangkang. Dia bangkang. Tu bukan dia bangkang pak dia. Dia bangkang Nabi. Sebab Nabi yang kata boleh pergi. Bila dia bangkang tu, dia bangkang Nabi, pak dia kata binasa. Pak dia kata kat dia. Pak dia ni, Sayyidina Umar terus kata kat dia, binasa kamu. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu la na'zan. Maka kata Sayyidina Umar, aku kata kepada kamu ya Abdullah tadi, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kamu sahut kataku dengan kata jangan kita izinkan perempuan keluar itu. Maka jadilah seolah-olahnya kamu nak memangkah suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata bukan aku kata. Pak dia kata, aku kata tadi ni Nabi kata. Aku hang bangkang hang, Nabi kata. Kalau hang bangkang hang bukan bangkang aku, hang bangkang Nabi. Binasa hang kalau hang bangkang Nabi. Itu maksud dia. Tuan-tuan tengok Sayyidina Umar. Marah kalau orang hidup bangkang Nabi. Kita lah bangkang Quran tu, bukan kata bangkang Nabi. Lagi champion. Cakap bangkang Nabi ni berkenjah ada. Kita kata ni hadis Nabi, Nabi larang. Ni hadis sahih ni yang melarang buat benda ni. Peduli apa? Kita memang tak pernah peduli pun pantang larang yang Nabi sebut dalam hadis. Kita rempuh ikut suka kita aja. Bukan kata pantang larang Nabi kita rempuh. Hak Quran tu kita larang. Hak Quran tu. Kok kata Nabi ni manusia, kita kata dia pun manusia sahabat kita aja. Nabi takkan dia tak buat silap? Ada orang kata tu.
Ada orang kata begitu. Dia kata Nabi Muhammad, Nabi pun Nabi, manusia siapa kita lah dia kata. Takkan Nabi tak buat silap. Jadi takkan sampai kita tak boleh nak bangkang apa Nabi kata. Ada orang cakap macam tu. Kutlah kata Nabi itu manusia, dia nak bangkang. Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Rabbul Alamin, dia bangkang. Demikianlah yang kata manusia ni. Manusia ni bila dia sampai satu peringkat, dia sombong, dia juah. Dia tak peduli siapa. Dia tak peduli siapa. Ikut sedap dia nak kata ke siapa, ikut sedap dia nak hina siapa, ikut sedap dia nak pelekeh siapa, ikut sedap dia nak berjatuh siapa, ikut sedap dia. Seolah-olah dia terlupa bahawa setiap kalimah yang terlucut keluar daripada lidah dia, dia kena tanggungjawab di depan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat esok. Setiap kalimah yang terlucut keluar daripada lidah dia, dia kena jawab depan Tuhan esok. Betul tak betul dia jawab depan Tuhan esok. Manusia selalu terlupa tentang benda ni. Baik. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia pun tersasul juga. Dia pun tersasul juga. Dia terlupa. Kata bapak dia habang tu hak Nabi suruh dia pergi bangkang. Bila dia pergi bangkang, Sayyidina Umar terus marah kat dia. Sayyidina Umar kata, binasa kamu wahai Abdullah. Aku kata tadi, Nabi kata. Bukan pendapat aku. Nabi kata. Kamu sanggup nak bangkang apa yang Nabi kata? Kalau kamu terus juga bangkang apa yang Nabi kata, binasa kamu. Sayyidina Umar kata macam tu ke anak dia. Kata Abu Isa Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan Zainab, isteri kepada Abdullah bin Mas'ud, dan Zaid bin Khalid. Dan katanya lagi, bermula hadis ini, yakni hadis Umar ini ialah hadis yang hasan lagi sahih. Dan telah dikeluarkan dia oleh Muslim di dalam sahihnya. Ada dalam sahih Muslim hadis ni. Masalah dia kata, keluar perempuan ke masjid apa hukumnya? Ini dia nak bincang hukum. Kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, bermula zahir hadis sebagai dalam masalah tadi, bahawasanya kata dia jangan ditegah perempuan keluar ke masjid itu ialah dengan beberapa syarat yang menyebut akan dia oleh ulama. Ulama, alim ulama bila baca hadis tu, mereka menggariskan beberapa syarat. Bukan kata orang perempuan ni boleh keluar malam sesuka-suka hati dah. Dia ada syarat dia. Yang diambil akan dia daripada beberapa hadis lain. Ulama buat syarat ni pun bukan karang gitu dah. Berdasarkan hadis-hadis yang lain. Dan iaitu, tiada ada perempuan itu keluar dengan memakai bau-bauan. Itu nombor satu. Orang perempuan boleh keluar pergi masjid dengan syarat tak sah duk pakai wangi-wangi. Pasal apa? Pasal dia boleh menarik perhatian orang. Satu. Yang kedua, dan tiada berhias dan bersegak-segak. Nak pergi masjid ni tak sah duk segak-segak sangat. Pilih baju ambil 3 lah. Nak pergi masjid saja kan. Nak pergi kuliah maghrib di masjid, berkeluar baju ni, pendap pergi ke badan suruh lelaki tengok ni okey abang. Tak matching, tukar pula ambil pakai hal lain pula, abang ni okey. Nak pergi masjid kan, tak usahlah bersegak-segak sangat. Dan tiada perempuan itu yang memakai keroncong. Tak usah duk pakai loceng-loceng apa kan, pakai gelang kaki. Nak main masjid ni bunyi ceng-ceng kaki, menarik perhatian orang. Yakni gelang kaki yang bergentar ataupun tiada bergentar, sama ada gelang tu ada loceng ataupun tak ada loceng, tak kira. Tak usah duk pakai macam tu nak pergi masjid ni. Dan tiada pakaian yang megah-megah. Tak usah duk pakai nampak hebat sangat. Dengan ada 4 orang pari-pari belakang duk angkat dia punya baju meleret dia tu. Pun nak pergi masjid macam tu kan. Merepek banyak masyarakat kita lah ni. Buat kenuri kahwin pun dengan macam-macam. Nak ikut no, lagu Kristian duk tunjuk dalam televisyen no. Orang Kristian nikah pergi gereja, perempuan tu pakai baju labuh meleret belakang ni, 4 orang 5 orang duk cempung baju dia tu, duk bawa nak heret masuk. Orang Melayu pun buat juga 4-5 orang budak-budak tadika mana akan ambil, suruh duk angkat baju dia, nak turut lah kan. Dia lah Yahudi Nasara dah kata dah, mereka ni kok mana pun tak redha kat kita ni, hatta tattabi'a millatahum, sehinggalah kita ikut millah dia kan. Bahkan dalam hadis lain dia kata pula, start dengan shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in, sejengkai sehasta kita akan turut depan ni. Start daripada sikit, lepas tu ikut lagi banyak macam tu.
Mereka akan buat kita supaya kita rasa hebat dengan cara yang mereka tunjuk tu. Berasa hebat. Berasa nak tiru. Akhirnya mereka berjaya. Macam tu. Baik, jadi yang ni semua tak mahu. Dan tiada bercampur gaul dengan lelaki-lelaki. Main masjid ni dia ada sempadan. Dia perempuan duduk sana, lelaki-lelaki duduk sini. Itu sebab tuan-tuan pergi Mekah. Tuan-tuan pergi Mekah kan. Petugas-petugas di Masjidil Haram apa semua masjid Madinah tak timbul masalah lah sebab dia asin terus. Petugas-petugas di Masjidil Haram ni dia cukup marah. Orang kita ni semayang pergi berdiri satu saf. Laki bini itu semayang sebelah-sebelah. Bila mai petugas Saudi jubah putih serban merah ni, dia marah lah. Kan kadang-kadang dia pegang tangan hak lelaki-lelaki ni, dia heret pergi ke depan, dia kata haram dia kata. Kan? Tak boleh kita pergi sembahyang duduk sebelah-sebelah lelaki-lelaki perempuan. Memang dalam mazhab Syafi'i pun hukum dia haram. Tak boleh duduk sembahyang sebelah-sebelah lelaki-lelaki perempuan, tak boleh. Kan? Jadi puak kita ni heret-heret dia pergi bertahlil ulit, mai duduk ulit sekali. Dia takut Arab pelari bini dia. Kan? Orang bukan masalah tu, masalahnya tak kena dari segi hukumnya, tak kena. Maka dia kata kalau nak pergi juga orang perempuan nak pergi masjid, tak sah dia pergi buat lagu tu. Macam hak tu jadi kebanyakannya di Masjidil Haram ni. Duduk semayang sebelah-sebelah bercampur gue, selang-selang dalam saf tu laki-laki, perempuan ada seorang. Lepas tu laki-laki balik duduk, perempuan pula seorang. Berlaku macam tu. Dia ikhtilaf di antara laki-laki dengan perempuan ni. Tak boleh. Dan jangan ada perempuan yang keluar itu muda. Dan seumpamanya daripada perempuan yang jadi fitnah dengan sebabnya. Jangan orang muda ni keluar pergi seorang-seorang dia pergi masjid. Kerana mendedahkan diri kepada fitnah. Macam tu. Dan jangan ada lagi di jalan-jalan itu barang yang takut membawa kepada kejahatan dan seumpamanya. Pastikan daripada rumah dia nak main masjid tu tidak ada kemungkinan berlaku benda jahat. Maknanya perjalanan dia nak pergi masjid tu aman. Kalau nak kena lintas kelapa sawit, apa pokok getah banyak dan sebagainya, tak safilah. Mayang dalam rumah. Kan? Dengan kerana dia nak keluar seorang, nak pergi masjid, nak lintas kelapa sawit, 1001 kemungkinan boleh berlaku di kawasan tu. Tak usah, penyakit jangan cari, dia kata. Dan bermula ini tegah daripada keluarnya itu akan sebagai tegah makruh tanzih. Apabila ada perempuan bersuami ataupun bertuan pengulu dan lagi didapati segala syarat yang tersebut, maka tiada ada baginya suatu dan tiada baginya tuan pengulu, nescaya haram tegah apabila dapatinya segala syarat itu. Dia kata kalau syarat-syarat tadi semua dipatuhi, kita memang keluar perjalanan elok, kita pun tak berhias-hias dan sebagainya, tak apa. Kalau tak memenuhi syarat-syarat tu, dia boleh jadi haram kita keluar pergi. Kita tahu dah kawasan tu berkemungkinan akan menimbulkan fitnah. Kita gagah pergi juga, pergi jadi apa-apa kat kita. Makna kita dah dianggap sebagai bersalah. Begitu. Baik, tajuk baru dia kata bab majaa fi karahiyatil buzaq fi salah. Itu bab yang datang pada menyatakan tegah ludah dalam semayang. Ini tengah duduk semayang, ludah. Maksudnya ludah hala ke depan ataupun ke kanan. Ditegah oleh agama. Ketahuilah saudaraku, berludah ni macam-macam rupa masalahnya. Maka sebelum diterangkan dia, lebih dahulu diterangkan hadis yang menjadi ulama mengambil hukumnya daripadanya. Ludah kan? Kadang-kadang bukan ludah, maksudnya ludah. Ayat dia. Kita tengah semayang, rasa sisa makanan keluar. Apakah daging, apakah keluar. Dia main duduk lekat dalam mulut. Kita nak baca Fatihah pun ganggu dengan benda tu, nak telan batal semayang. Nak buat guna, kita buat begitu. Kita nak buang dia daripada dalam mulut kita tu, kita petik keluar tu, dia anggap ludah. Kalau arah ke depan ataupun ke kanan, haram dan berdosa. Tak boleh. Pasal apa? Pasal kita semayang ni menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menghadap ke arah kiblat, ke arah Kaabah. Kita menghadap ke arah kiblat, Allah Subhanahu Wa Taala ada. Dia ada di depan kita. Allah Subhanahu Wa Taala kita tak hormat, habis kita. Ludah ke depan tu menunjukkan seolah-olah kita tidak ada hormat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Dan dia ada cara macam mana nak buat apabila berlaku benda-benda yang macam ni. Baik, dia kata dia ada hadis yang menceritakan tentang benda ni. Seperti satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an tariq
An Tariq ibn Abdillah al-Muharibi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kunta fi shalah fala tabzuq an yaminik walakin khalfak aw tilqa'a shimalik aw tahta qadamik al-yusra. Diriwayatkan daripada Tariq bin Abdillah al-Muharibi radhiyallahu anhu, kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada engkau dalam semayang, maka janganlah engkau berludah ke kanan engkau, dan tetapinya berludahlah engkau ke belakang engkau, ataupun bertentangan kiri engkau, ataupun di bawah tapak kaki kiri, tapak kaki engkau yang kiri. Itu dia. Kalau benda ni dia terbit main. Itu sebab tuan-tuan, kita sebelum semayang ni disuruh gosok gigi. Dan yang Nabi kata, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah, kan? Kalaulah tak kerana benda ni membawa beratlah kepada umat aku, Nabi kata, aku akan wajibkan mereka gosok gigi sebelum semayang. Nak elak daripada benda-benda macam ni. Benda macam ni bila berlaku, dia mengganggu khusyuk. Dia mengganggu khusyuk dalam semayang. Berasa benda terbit main di mulut, nak khusyuk main kat mana, jadi duk fikir balik ke mana, atau benda ni aku telan lagi baca, aku nak luar boleh tak boleh, atau mengganggu khusyuk dalam semayang. Sebarang benda yang boleh mengganggu kita khusyuk dalam semayang, agama tak mahu. Sehingga kan kalau kita nak semayang, orang nak buat kenduri, hidang dah makanan, suruh makan dulu. Nabi suruh kita pergi makan dulu, supaya bila dah makan, semayang tak lagi hati kita lapang, kita boleh khusyuk dengan Tuhan. Kalau tak pergi makan, kita main semayang dulu, semayang hati kita ada di sana. Bukanlah kita ni kebulung sangat nak makan, tapi dia duk bau ni semacam yang dia main di hidung, kan? Dia duduk bau macam kurma. Dia ganggu. Itu mengganggu khusyuk dalam semayang. Kan bau, nampak gulaikan sering ni malam ni, ganggu lah. Jadi pergi makan dulu, selesaikan hajat kita tu dulu, dah lapang, tak ada apa dah, main semayang sekali. Demikian juga Islam melarang kita semayang dalam keadaan kita nak qada hajat. Dululah tak lagi dia kencing batai semayang, nak ambil ayat semayang, nak rongkai serban. Ayat tu pun jadi masalah. Nak rongkai serban lain, tak lagi nak ikat balik, payah semayang dulu. Dia pergi semayang dalam keadaan duk tahan nak buang ayat. Semayang tentu tak khusyuk. Rakaat pertama baca Fatihah, baca surah. Rakaat kedua baca Fatihah, nak baca surah rasa tak ada, tak lagi kemuruh lagi pula. Ganggu. Kita nak menghadap Tuhan, patutkah kita pergi buat lagu tu? Dan senak perut. Puasa senak perut nak pergi bilik ayam tak lagi, mayang luar. Semayang gagah, semayang juga punya cepat semayang ni. Pasal apa? Pasal nak pergi ke bilik ayam. Tak maulah, kita nak menghadap Allah ni, dia nak lapang. Begitu. Kita pergi menghadap manusia pun kita buat lagu tu, orang tak suka. Tak suka, orang tak suka lah. Kita pergi duduk jadi kalut, duduk terempur-empur, tak maulah macam tu. Maka Islam tak maulah sebarang benda yang boleh mengganggu khusyuk dalam semayang. Bahkan Nabi SAW melarang imam yang mengimamkan sembahyang sedangkan dia dengar bunyi budak kecil duk teriak. Bunyi budak kecil duk teriak, dia memanjangkan sembahyang dia. Nabi marah. Pasal apa? Pasal Nabi kenangkan mak tu. Mak hadut sembahyang tu, dia duk dengar bunyi suara anak teriak ni, sedangkan dia duk sembahyang nak berhenti tak boleh. Jadi dia suruh kita ra'i orang-orang ni sampai macam tu supaya mak tu dapat khusyuk dalam sembahyang. Penting rupa-rupanya tuan-tuan, yang kata khusyuk dalam sembahyang ni penting. Dan kita sendiri pun tak tahu kadang-kadang khusyuk ni lagu mana. Dan tak tahu, kita cuma duk baca cerita sahabat Nabi bila sembahyang, dia mencapai tahap khusyuk dalam sembahyang ni sampai anak panah lekat di kaki, orang cabut buang dia tak berasa. Bolehkah kita sampai peringkat tu? Kan? Kita baca banyak-banyak tuan-tuan, kita takut seorang-seorang gitu ya. Kita duk baca banyak-banyak, dia takut seorang-seorang. Dia duk takut, aku ni tang mana kedudukan aku ni?
Kan? Yang dicapai oleh sahabat-sahabat Nabi, yang dicapai oleh ulama-ulama besar tu, kita tak pernah rasa. Macam mana kita duk rasa kita dah okey lah ni? Sedangkan hak dirasai oleh orang yang hebat-hebat tu kita tak pernah rasa. Takut? Kalau sahabat-sahabat yang hebat-hebat ni pun takut. Takut kok kalau amalan dia ni tak cukup lagi untuk nak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia yang semayang boleh dapat khusyuk macam tu pun duk takut lagi. Kok amalan dia tak cukup elok untuk nak menghadap Allah, kita ni nak rasa lagu mana? Takut. Ada cerita dia macam ni. Khusyuk dalam semayang ni Nabi kata adalah tanda awal menjelang kiamat. Menjelang kiamat, di antara benda awal-awal Tuhan nak ambil ni ialah khusyuk dalam semayang. Sehingga kan Nabi kata, kamu akan dapati menjelang akhir zaman tidak ada seorang yang khusyuk semayang di dalam sebuah masjid. Nabi kata, nampak mai semayang penuh masjid hari Jumaat, nak cari seorang yang khusyuk dalam semayang, seolah-olah tak ada. Nabi kata, pakak raplah belakang. Raplah belakang daripada imam sampailah kepada kawan hak main semayang buat syarat ni. Kan? Raplah belakang. Tak dapat yang dikatakan khusyuk dalam semayang. Dia ada banyak faktor lah yang menyebabkan benda tu jadi begitu. Yang pertama, makan minum. Kita tak ketahuan makan minum lah ni. Kita tak tahu dah barang hak kita makan, hak kita minum hari-hari ni, kita pun tak tahu sejauh mana benda hak kita makan ni bersih dan halal. Kita pun tak tahu. Kan? Berapa banyak benda kita makan hari-hari, kita tak tahulah sejauh mana bersih halal, kita pun tak tahu. Itu satu gangguan dekat kita. Kan? Yang kedua, dari segi amalan yang mengukuhkan diri kita. Puasa sunat berapa hari kita buat dalam sebulan? Kan? Semayang sunat berapa kali kita buat dalam sebulan? Hak ni semua benda yang nak mengukuhkan khusyuk dalam diri kita. Hak ni pun kita tak buat. Jadi bila jumlah muhasabah balik semua, tak ada apa kita ni. Kita sebenarnya tak ada apa, tuan-tuan. Ini cerita dia. Baik, jadi kata Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Sa'id dan daripada Amru dan Anas dan Abi Hurairah, dan katanya lagi bermula hadis Tariq ini ialah hadis yang hasan lagi sahih dan telah mengeluarkan dia oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Masalah berludah dalam masjid tu kerana apa ditegur? Pasal apa kita tak boleh berludah dalam masjid? Kata Ibnul Arabi di dalam syarah Sahih At-Tirmizi, bermula masjid itu ialah tempat yang sekasih-kasih Allah padanya. Hak ni kita baca di masjid Tuan Abdullah Tanah Liat hak baru ni. Kan? Innama ya'muru masajidallah man amana billah, apa semua tu. Ayat yang menceritakan tentang orang-orang yang layak mengimarahkan masjid Allah. Dia dah cerita dah bagaimana mulianya, betapa mulianya masjid dalam agama ni. Masjid ni tempat yang cukup mulia. Dia kata sekasih-kasih Allah padanya. Dan pasar ialah tempat yang sebenci-benci Allah padanya. Ni dua benda ni. Dia kontras, dia jauh berbeza. Masjid lawan dia pasar. Masjid adalah sebaik-baik tempat di sisi Allah. Manakala market, pasar adalah seburuk-buruk tempat di sisi Allah. Allah cukup tak suka. Maka sayogialah jangan dihinakan dia. Masjid ni jangan kita duk hina. Tak boleh. Dia kata masjid ni rumah Allah, maka jangan kita duk hina masjid. Maka berludah itu dianggap menghina akan masjid, akan bahawasanya ia buang-buangan yang diluati. Ludah ni benda tak elok lah. Kan? Ludah ni maksud kita nak buang benda yang kita tak suka. Benda tu kita tak suka, kita nak buang. Buang sama ada ludah ataupun hingui, hingui dan sebagainya, ni semua adalah buang benda yang diluati. Iaitu benda yang tak disukai. Dan sesungguhnya telah membersih Nabi SAW akan masjid daripada dahak dan ludah orang ke dinding, ke kiblat dengan kain burung. Itu dia. Nabi SAW sendiri semayang. Lepas semayang, lepas bagi salam, Nabi nampak dekat dinding depan mihrab tempat Nabi semayang ni, Nabi nampak dekat dinding tu kesan macam kesan kahak, kesan gelema, kesan ludah orang di dinding tu. Nabi pergi korek dengan jari dia. Nabi korek kerik. Nabi buang benda tu lap dengan kain serban dia.
Ada satu hadis lain pula cerita tentang A'rab, tentang Badui main masjid. Main ludah kuih kata tepi tu. Nabi buka serban dia, Nabi pilah. Nabi punya jaga kebersihan dan kemuliaan masjid sampai macam tu. Tak marah ria-ria jerit-jerit. Tak, Nabi pergi buang tu faham ambil lah. Faham ambil lah. Nabi tak pergi sekeh dari kepala berdui ni sekali hang bahalul betul kata ni masjid mopelpuk bagi atas kepala. Nabi tak buat. Nabi ni dia tak perungui, dia tak kasar macam tu. Nabi ni manusia yang cukup bersopan. Dia tengok benda macam tu tak apa. Dia pilak buang. Bila dia pilak ni berapa ramai manusia yang hati mereka ni rasa teruntun dengan perbuatan Nabi tu, rasa macam kena runtun hati. Berasa tak puas hati dengan orang yang buat benda tu sehingga Nabi pilih. Itu sebab bila mai seorang Arab Badui masuk dalam masjid, semayang, lepas semayang bangkit dia pergi tepi masjid, dia kencing. Bukan kencing atas masjid, tepi masjid dia pergi, dia kencing. Sayyidina Umar Al-Khattab duk ada sebelah dengan Nabi masa tu, tengok-tengok pegang ulu pedang dia. Nabi kata jangan, bagi dia sempurnakan hajat dia. Jangan dia tengah duk kencing, hang pi nak cekak dia lari mambuk jenuh basuh satu masjid pula. Kan bagi dia qada hajat dia. Tang tu dah dia pilih tempat dia, biar dia sempurna. Selesai hajat dia, baru kita pergi habang kat dia. Pergi habang kat dia, lain kali jangan buat macam ni. Tu dia Nabi SAW punya didikan. Maka tidak heranlah makin ramai orang ikut Nabi SAW macam tu. Baik, ni dia kata Nabi SAW dia membersihkan kesan kahak dan ludah yang lekat di dinding arah kiblat ni, Nabi buang dengan kain buruk. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan berludah bagi hamba itu tak dapat tidak pada mana-mana kelakuan ada ia, sehingga di dalam sembahyang sekalipun. Dia kata Allah bukanlah nak melarang orang daripada ludah, tak larang, tapi dia ada cara dia. Bukan tak bagi. Ada orang tuan-tuan biasa jumpa orang semayang. Dia ni dia tak semayang tak apa. Bila semayang ayat liuk takung dalam mulut. Dia pelik semua. Penyakit apa mai kat dia? Dia duk cakap dengan kita biasa-biasa ni tak ada apa. Tapi bila dia semayang, ayat liuk duk takung dalam mulut. Sampai last sekali bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, ayat liuk dalam mulut. Ada orang macam tu. Sama macam setengah orang bila duk biasa ni tak ada apa, mai bulan puasa dia ludah tak berhenti. Nampak? Tak selalu dia tak mengalami masalah ayak liuk yang berlebihan. Tapi bila mai bulan puasa, dia ludah ni sampai kita pun tumpang kerir engkau. Kita tengok ke dia duk ludah ni sampai siap satu ketung bawah meja di pejabat ni. Duk menulis, duk type, duk apa, saya lagi tarik ketung ludah. Saya lagi tarik. La ilaha illallah. Dia seorang ke puasa? Orang lain tak puasa kan? Kan? Ada orang macam tu. Dia bila dia semayang, ayat liuk dia ditakung dalam mulut. Nombor satu, kalau dia jadi imam, lagi sakan, takung lagi banyak. Kan? Belah sekali kita dengar bagi salam tu kita tahu. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis, telan ke dengar kita sekali. Jadi dia kata Islam tidaklah sampai peringkat larang. Dia kata daripada beludah ni. Tapi dia kata ada waktu, ada ketika, ada cara dia. Dia kata sehingga di dalam sembahyang sekalipun, maka ini dah hukum yang bermacam-macam padanya. Dalam sembahyang pun kalau kita terpaksa ludah, tak dapat tidak terpaksa ludah, ada cara dia. Dia kata. Baik, masalah berludah di luar masjid, di dalam sembahyang, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, ditegah orang yang sembahyang itu ludah di hadapan dan di kanan. Dan ditegah ini umum sama ada dalam masjid ataupun lainnya. Bukan kata sembahyang dalam masjid aja tak boleh ludah ke depan atau ke kanan. Sembahyang di rumah pun tak boleh ludah arah depan dan arah kanan. Begitu. Adapun orang yang sembahyang dalam masjid, maka jangan ludah ia melainkan pada kainnya. Kalau dalam masjid tak ada jalan lah. Kalau di rumah tak apa lagi. Di rumah kita sembahyang ada sisa makanan lekat, kita boleh ludah belik kiri. Pasal kita sembahyang di rumah, belik kiri tak ada siapa. Tapi kalau sembahyang di masjid, kiri kanan ada orang. Dia ingat depan dengan kanan tak boleh, kiri boleh. Kena pipi kawan tu pula sebelah. Kata satu punya seronding duduk di pipi dah.
Jahannam kita. Kan dia ada cara dia lah. Jadi dia kata kalau di rumah, dia kata boleh. Cara dia macam kalau sekiranya kita nak berludah juga tak dapat tidak dalam masjid, dia kata boleh. Iaitu pada kain. Ni, lengan baju misalnya. Saya duduk semayang ni, rasa ada benda dalam mulut. Angkat lengan baju ni, buang, cukup. Macam tu. Jangan ludah keluar macam tu. Sapu di baju. Ataupun di mana-mana lah. Baju mana kita nak ambil yang mudah lengan baju lah. Ambil, buang. Itu cara dia kata. Dia kata, walau bagaimanapun orang yang sembahyang pada lain daripada masjid, maka bolehlah ia berludah di bawah tapak kakinya yang kiri ataupun di sebelah kiri jika tiada halangan. Syarat tak ada tapak belah kiri. Adapun jika ada halangan seperti ada seorang makmum berdiri di sebelah kiri, maka harus ia berludah sebelah kanannya. Kalau sembahyang tu dia duduk balik kanan, ada makmum seorang dia balik kiri. Kalau nak kiranya, kanan tak boleh, depan dengan kanan tak boleh, kiri boleh, tapi kiri pi ada orang, kanan tak ada orang, maka harus jugalah belah kanan kita buat. Itu syarat dia apa? Tidak di dalam masjid. Kalau dalam masjid kok mana pun tak boleh, melainkan pada kain saja. Begitu cara dia. Baik. Maka harus ia berludah sebelah kanan. Kalau sekiranya belah kiri ada orang. Masalah berludah sebelah kanan apa sebab ditegah? Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Dan hanya sahaja ditegah ludah sebelah kanan itu kerana memuliakan baginya. Mulia belah kanan ni mulialah. Dalam Islam, apa pun dia suruh mula belah kanan. Kan Nabi biasa makan dengan satu orang depan dia, kawan tu pegang makanan dengan tangan kiri. Nabi kata, kul biyaminik. Nabi kata makan tangan kanan. Nabi kata. Bahkan dalam banyak hadis lah, nak pakai baju pun sunat, masuk tangan kanan dulu. Nak pakai kasut pun sunat, pakai kasut belah kaki kanan dulu. Nak langkah masuk masjid pun sunat, langkah kaki kanan dulu. Ini bukan adab biasa, tapi ini adab yang ditunjuk oleh Nabi di dalam hadis dia. Kecuali dalam kes-kes tertentu, seperti tawaf Kaabah, dia tawaf kiri. Itu pun ada pasal. Pasal apa? Pasal dulu puak-puak jahiliah tawaf kok kanan. Maka Nabi kata, kita kena menyalahi perbuatan mereka. Maka pergi kok kiri dan dia menjadi syariat Allah. Begitu. Hak lain dia duduk suruh kanan. Maka kanan ni dia kata adalah satu arah yang mulia dalam agama. Dan dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari, kata dia, maka jangan berludah seorang kamu sebelah hadapannya dan sebelah kanannya. Kerana di sebelah kanannya itu ada malaikat. Ni dalam hadis Bukhari pula kata macam tu. Jangan ludah sebelah kanan. Pasal apa? Malaikat ada sebelah kanan. Begitu. Kata Al-Qadhi, dan bermula tegah ludah sebelah kanan ialah serta boleh berludah lain daripada sebelah kanan. Maksudnya tak boleh ludah sebelah kanan kalau ada tempat untuk ludah sebelah kiri, itu maksud dia. Kita tak boleh nak berludah sebelah kanan kalau sekiranya kita ada pilihan untuk ludah sebelah kiri. Saja nak ludah sebelah kanan tak boleh, dia kata. Maka jika uzur berludah lain daripada sebelah kanan, maka harus baginya ludah di sebelah kanan itu. Itu dia silap tu. Maka jika uzur berludah lain daripada sebelah kanan, maksudnya kiri tak boleh nak ludah. Tang mana pun tak boleh, melainkan sebelah kanan saja. Maka harus baginya ludah sebelah kanan. Tetapinya yang aula dibersihkan kanan itu daripada ludah dengan seboleh-bolehnya. Elok daripada ludah sebelah kanan. Masalah berludah dalam masjid, salahkah juga jika hendak berludah sangat-sangat, dia kata. Dalam masjid ni tak boleh dah, tak boleh tahan dah, terpaksa juga kena ludah. Tak apa kalau kita terpaksa. Wahai saudaraku, telah datang hadis yang menunjukkan salah berludah dalam masjid, iaitu dikeluarkan oleh At-Tirmizi dengan kata dia, an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-buzaq fil masjid khati'ah wa kaffaratuha dafnuha. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula berludah dalam masjid itu salah dan kifaratnya ialah menanamnya. Bermula, ini hadis hasan lagi sahih. Ini bagi kes masjid zaman dulu lah, masjid lantai tanah ni. Masjid lantai tanah. Kan orang yang pergi haji, pergi Mekah buat haji tahun 70-an dulu, lantai ada pasang lagi masa tu. Kan? Apatah awal daripada tu. Memang lantai-lantai tanah lah.
Nu apatah lagi Masjid Nabawi masa zaman Nabi mula-mula bina Masjid Nabawi dulu. Lantai memang tanah. Dalam kes masjid yang berlantai tanah ni, kalau dia terludah juga dalam masjid, dia kena kambuh ludah dia tu dengan tanah. Begitu. Allah ludah terkapit tak boleh lah pergi ambil tikar mengkuang tapuk di atas pula. Pasal apa? Pasal ni anggap kambuh ludah, tak boleh. Dia tak sama. Kan? Dia tak boleh macam tu. Baik, ketahuilah saudaraku dengan hadis yang di atas ini. Diketahuilah akan berludah di dalam masjid itu salah. Dia kata. Ni ludah tuan-tuan, banyaklah pun ni saya jumpa siapa sembang pasal masjid ni. Ambo sampai abu rokok pun bubuh bawah kapet masjid. Teruk ah. Orang masjid cerita. Teruk kita pun tak tahu, dia kata. Sekali kita buat nak bersih cara besar-besaran lah, nak kata gotong royong tak gotong royong gitulah. Bila angkat kapet, bawah kapet tu dengan abu rokok ni penuh. Biadab lah sampai peringkat tu, biadab lah. Kan tak boleh lah sampai macam tu. Kita tak jaga kebersihan rumah Allah sampai macam tu, tak boleh. Kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim, bahawasanya berludah dalam masjid itu salah semata-mata. Sama ada berhajat kepada berludah ataupun tidak berhajat. Bahkan boleh berludah pada pakaiannya. Dalam masjid dia kata kok mana pun tak boleh ludah, dia kata, melainkan kalau terpaksa juga ludah pada pakaian. Begitu. Maka jika sekiranya berludah juga seseorang dalam masjid, maka sesungguhnya memperbuat salah ya. Dan lazim atasnya kafarah akan kesalahannya itu dengan menanam ludahnya itu. Itu denda dia kena kambuh ludah dia tu. Maka inilah yang betul, bahawasanya berludah itu salah. Sebagaimana sarih dengan dia sabda Nabi SAW itu, dan telah berkata ulama dan Al-Qadhi Iyad di dalamnya akan satu perkataan yang tiada betul. Dia kata ada satu pendapat tak betul yang orang bagi satu masa dulu. Bermula kehasilannya begini, ni pendapat yang tak betul ni macam ni, dia kata. Bahawasanya berludah dalam masjid itu tidak salah, melainkan pada hak orang yang tiada mau menanamkan dia. Ni ada satu pendapat yang tak betul. Pendapat tu kata ludah tak salah kalau kita bercadang nak kambuh tak lagi. Kalau kita ludah dengan niat tak mau kambuh baru salah, dia kata. Kalau kita ingat aku ludah lagi aku kambuh balik, ludah tu tak jadi salah. Ini pendapat yang tak betul, dia kata. Dan ada pun orang yang mau, maksudnya yang mau kambuh balik yang ludah dia ni, maka tidak salah bagi dia. Ini pendapat yang tak betul. Dan mengambil dalil ia baginya dengan beberapa perkara yang batal. Sandaran dia adalah semua sandaran yang batal dan tak diterima. Ini tak betul, dia kata. Kata Imam Nawawi, maka perkataan ini salah yang terang. Orang Arab kata khata'awi. Khata'awi ni maksud salah terang-terang. Karutlah ni macam ni tak patut kata. Lagi menyalahi bagi nas hadis Nabi. Dan kerana mengata oleh ulama yang telah aku beri jaga atasnya, supaya tiada tertipu daya dengan dia. Jangan kita tertipu dengan pendapat-pendapat yang tak betul yang macam ni. Begitu. Berludah dalam masjid bagaimana kifaratnya? Kata Imam Nawawi, dan ada pun sabda Nabi SAW masalah itu, iaitu wa kafaratuha dafnuha. Maka maknanya jika memperbuat seseorang akan ini kesalahan, maka lazim atasnya kena kafarah. Sebagaimana zina dan arak dan bunuh perburuan dalam ihram yang diharamkan dia, dan segala kesalahan. Macam kesalahan lain lah. Bila kita buat salah, kita kena denda. Maka apabila memperbuat sekalian ini, maka lazim atasnya derah. Dan telah bersalah-salahan ulama pada maksud tanam dalam hadis itu. Maka bermula jumhur berkata mereka itu maksudnya tanamkan ludah itu di dalam tanah masjid ataupun dalam pasiang-pasiangnya, ataupun dengan menggunakan anak-anak batunya. Jika ada dalam masjid itu bertanah ataupun berpasiang ataupun ada anak batu dan seumpamanya. Dan jika tiada, maka dikeluarkan akan dia. Yakni jika masjid itu berlantai batu ataupun berlantai papan, tiba-tiba diludah atasnya, maka hendaklah sentai dengan apa-apa. Sentai maksud lap. Lap dengan apa-apa. Kemudian buangkan keluar. Dan dihikayatkan oleh Ar-Ruyani daripada ashab kita akan satu qaul bahawasanya maksud tanam itu ialah mengeluarkan semata-mata, dia kata. Maksud itu ialah buang balik keluar macam tu. Kemudian dia kata itulah dahak dan hingui
apa semua ni najis ke benda ni. Bahawasanya ludah itu bukannya ia najis dan tersebut dalam Sahih Muslim, dan itu semua bukan najis. Itu aja dia nak beritahu. Wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk bab ma jaa fi sajdah fi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan juga wa idza samaa'u inshaqqat. Dua ayat ni, adakah ayat ni juga dianggap sebagai ayat sajdah? Kan ini jadi di beberapa tempat. Sembahyang subuh pagi Jumaat. Sembahyang subuh pagi Jumaat, kemudian imam dia tak baca surah sajdah, dia baca iqra. Kan dia baca iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ni. Sampai hujung tu dia kata wasjud waqtarib. Kan lepas tu imam terus sujud sajdah. Ada pula orang dia tak sujud. Dia kata pasal apa? Pasal tak baca ayat sajdah. Dia kata. Dia kata. Apa ni dia kata ni? Baca ayat lain ni. Baca ayat lain pergi sujud pula dia kata. Kan jadi dia tak sujud tu satu bab lah. Kan kalau orang semua sujud dia tak sujud, dia engkar perbuatan imam, habis sangat dia terkeluar daripada sembahyang berjamaah saja. Dia pergi ambil pula dalam mikrofon buat pengumuman pula dalam masjid, dia kata sembahyang siapa yang sujud dalam dengan imam tak betul dia kata. Ni semua nak jadi duri ya. Ya, jadi tuan-tuan, kita ni ginilah. Kita ni kalau kita tak reti, kita tersapi duduk kempuh buat begitu. Tak boleh. Pasal apa? Lala dia makan diri. Dia makan diri. Kita belajar dulu bagi kita faham satu-satu benda. Kita nak tegur apa pun kita kena faham dulu. Kita tak faham kita nak tegur macam mana? Ditegur orang dalam keadaan tak faham, akhirnya orang gelak ke kita. Orang gelak ke kita. Jadi ini masalah dia. Jadi ni kita akan jumpa tajuk ni insya-Allah pada bulan depan. Dia bab ma jaa fi sajdah fi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah Al-Alaq ni, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ni, adakah ayat ni juga last kali tu dipanggil ayat sajdah? Adakah kalau jumpa ayat tu dalam semayang disunatkan kepada kita untuk sujud ataupun tidak? Kita akan tengok. Kalau kata ada hadis ke tidak? Baik, berdasarkan hadis tu Nabi sujud ke tidak? Semua kita akan tengok. Jadi kita akan tahu benda ni secara ilmu. Banyak masalah dalam masyarakat kita ni yang kita tak tahu secara ilmu. Kita pakai ikut-ikut, pakai dengar-dengar. Yang kita sendiri pun tak tahu betul tak betul, kan? Jadi bila kita belajar, kita jumpa, kita tahu. Bila kita dah belajar, kita dah jumpa daripada kitab, jumpa nas, hadis dan sebagainya. Bila kita kata betul, tak sama siapa kata tak betul. Sebab kita belajar. Orang yang kata tak betul ni dia tak belajar. Dia main nak hukum aja, nak jatuh hukum kata tak betul. Jadi cerita dia macam tu. Mudah-mudahan tuan-tuan, supaya kita bila tiap-tiap kali kita mengaji, sekali kita dapat, sekali bertambah ilmu kita, sekali kita boleh memperbaiki amalan silap-silap, dan sekalilah kita harap Allah boleh angkat darjat kita duduk pada kedudukan yang lebih mulia di sisi dia. Wallahu a'lam. Jadi kita belajar tentang ludah. Sahabat kita tanya, tadi cerita ludah, lah ni dia bersih. Kan? Bersin sampai terkeluar apa himui ke apakah jatuh setumpuk pergi ke depan. Benda tak sengaja kan, tak sengaja tak jadi salah lah. Cuma kita ambil hak ujung ni lah, apa dia, bersihkan balik benda tu dengan menggunakan apa-apa benda, cuci dia bagi bersih balik, pergi buang. Yang tu lah. Jadi hak kita duk baca ni kalau sengaja ludah apa semua tak boleh. Jadi hingui ni kalau terbit dengan jalan yang tidak sengaja, memang jadi benda macam tu. Jadi kan, dia bersih keluar sejemput. Kalau jatuh atas kapet tak apa, dia pergi lekat belakang kawan lagi karut. Nak buang tu tak apa, nak pergi habang kat dia tu. Pergi habang kat dia ni, tak nak buang. Dia duk apa ni? Kita nak habang, tak habang lah kan, dia sigung tak lagi sakit saja. Jadi kita tak habang, kawan lain pula main buat ramai main habang pula. Ni syekh kita lah jadi. Ni benda boleh jadi kan. Baik, jadi dalam agama dia bagi adab kat kita. Bila nak bersin dia suruh tutup. Kan, tutup. Jangan bagi benda tu sampai sembung dekat orang. Kan? Benda ni jadi, tuan-tuan. Dia dalam semayang ni 1001 kemungkinan boleh jadi.
Rebah tengah semayang, masjid Jelutong satu kali jemaat tu, semayang jemaat, orang main ramai sampai keluar masjid kan. Sahabat cerita, satu budak muda lah semayang dekat luar tu, dekat dengan tangga nak turun tu kan. Dia pitam macam nak tu, tengah tu semayang, pitam tersembam, dia kena apa, kena bucur tangga turun tu. Kom kata kena tu, darah sembok beru kata. Kawan duduk sebelah ni, lagu mana nak buat ni, lagu mana nak buat kan. Dia pitam, dia tak apalah, dia tergolek tak sedang pi, ni darah sembong keluar, nak berhenti semayang nak tolong akak dia ke, kau tak boleh berhenti ke, lagu mana ke, dia duduk iya lagu tu. Semayang ni dia 1001 benda boleh jadi. Kawan saya dulu tengah semayang subuh masa duduk mengaji kolej Islam dulu kan, tengah duduk semayang subuh, lena tengah semayang subuh ni rakaat pertama, dia lena, dia rebah buk kata jatuh terus sengap. Ya Allah kata dia ni apa hal, mati ke pengsan ke apa ke. Jadi kawan semayang sebelah dia lah masalah kan, jadi jip mata duk tengok dia tu lah, dia apa terus jatuh duk kaikak sengap dulu tu. Tak terus semayang juga kau ni pun bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak dia pun bangkit. Bangkit di mana ni, di mana duk tanya, di mana apa kata duk semayang subuh lah, duk hang lena kata, suruh pendek semayang lain. Boleh jadi benda tu tak terlintas dalam kepala kita, boleh jadilah kata. Dia lena, dia blackout terus rebah terus rekod lena. Mengantuk sungguh lah gaya tu kan. Laki pendek ayat semayang lain, main duk semayang seorang dia belakang tu. Jadi benda nak jadi kan. Macam yang saya cerita satu masa dulu, yang apa nama ustaz lah kan, mengaji tinggi apa semua, tapi nak jadi ke dia, nak buat macam mana benda nak jadi. Dia batai tengah semayang, tengah tu semayang maghrib misalnya, tak ingat dah, tengah tu semayang batai dia jadi tak tahu nak buat lagu mana kan. Kami duduk belakang dia ni, sah pertama belakang dia ni, dia tengah baca Fatihah, baru Ar-Rahmanir Rahim sengak. Kita duduk belakang ni jadi lupa Fatihah kot, tak pernah orang lupa Fatihah kan. Jadi kita pun jadi kacau lah, jadi duduk teringat ke dia ni, apa jadi ke dia, susah kan. Kalau batal duduk di tepi tu, kita tahu kata batal, ada kawan lain nanti naik, dia tak pergi duduk, dia duduk berdiri juga. Dia batal ke, dia lupa Fatihah ke, jadi susah semua orang. Lepas tu bunyi Astaghfirullahalazim, dia kata Astaghfirullahalazim apa pula, jadi susah kan. Kawan nak langkah pergi nak take over tempat dia sebagai imam pun, dia duduk tentu lagi. Nak rampai puasa ni tak boleh. Lepas tu dia duduk. Kita pun kata dia batal, kata tak apalah, dia ingat. Kawan belakang dia ni, kawan dia orang 9, dia langkah baru setapak, biar dia bangkit berdiri balik. Kawan ni dah pergi setapak dah, dia undang balik, Ustaz main belakang balik, dia berdiri pula. Lepas tu Assalamualaikum warahmatullahi, dia bagi salam, lagu semayang banyak lagu tu pula lah. Kata aku dia jadi bercemuk. Kadang-kadang benda bila berlaku secara tak sangka, dia terlupa tu nak selesai macam mana tu, dia cari punca tak jumpa, dia bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu dia duduk berdiri lagi tu, lain-lain dia kata ana batal dia kata gitu. Tu rosak, nanti nampak rosak kan. Ana batal dia beralih, dia pegang lengan kawan saya duduk belakang dia ni, pegang, dia heret di depan. Gantian dia kata. Kesian juga kat dia kan. Jadi tak apalah, kesian dia satu bab, dia jadi cempera dia satu bab kan. Kawan ni pun heret pergi kaki sebelah gitu, pergi depan. Tak apalah, baca Fatihah balik, start berdawai balik baca, okey lah. Itu bila kita rokok, itu dah kita masa kita sujud tu, dia langkah balik, dia langkah bro dia balik. Lepas tu tak terus semayang banyak bulan je lah. Jadi segan lah kan, segan lah pergi jadi lagu tu. Jadi bila dah balik dah di rumah, duduk di rumah ni, dia ingat balik tu, berasa tak syok lah.
Benda mudah macam tu pun mudah lah, memang benda tu mudah. Tapi bila jadi kat kita, nak buat guna. Bila jadi kat kita, hak duk mengaji ni, hak tahu ni, bila jadi terkejut tu, dia hilang punca. Ni benda ni. Benda ni bukan jadi selalu, bukan jadi selalu. Sembahyang jemaah tu imam terlupa rokok, jadi banyak tempat duk jadi. Sembahyang jemaah, lepas tu rokok rakaat pertama, habis baca surah Allahu Akbar, ingat dia rokok, rupanya dia terjun sujud tu imam ni. Jadi makmum ni hak depan awal lagi dah terkejut, dia sujud pasal apa pula. Hak belakang dia pakai dengar suara je, Allahu Akbar, pakai rokok lah. Imam ni lepas sujud dia bangkit duduk antara dua sujud, Allahu Akbar. Hak belakang tu kenapa dia tak kata sami Allahu liman hamidah? Dia duk ingat ikut tu imam yang tidak, padahal tu imam bangkit duduk antara dua sujud, dia jadi gitu. Hak belakang, cara belakang, depan ni tengok-tengok tu imam sujud tu dah ada yang terjun sujud juga. Sujud mata duk nampak orang kiri kanan tak sujud, bangkit balik. Dia jadi lagu tu bangkit duduk, bangkit berdiri balik. Ada berdiri pi balas rokok yang tu imam duk sujud, dia jadi kalang pukang habis. Tu imam bangkit rakaat kedua pula, hak mana yang tak rokok, tak sujud, tak buat apa tadi, sambung balik rakaat kedua, sambung imam pula, jadi cempaka. Lah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Hak belakang tu pun apa jadi apa ni, dia pun tak mutu balik habis dah. Kan? Dia kata tak ada, bukan salah kita, salah tu imam, dia tanggung daripada dia tak mutu balik. Kan? Baik, kalau jadi kat kita nak selesai lagu mana? Masa tu jadi tu nak buat lagu mana? Tak boleh apa, sampai bagi salam, orang beritahu kat tu imam. Kata tu imam tak rokok tadi ya? Dia kata aku rokok. Dia lupa. Aku rokok. Dia kata tak, tu imam tak rokok. Aku rokok, dia kata. Nak tengkak abang dia. Dia orang tua. Aku rokok, dia kata. Tak apa, pakai sengak dulu tu. Hak mana yang faham sikit, pakai pergi buat sembahyang lohong. Hak tu hak faham sikit. Hak tak faham ni, dia tanggung dia lah. Larat dia nak tanggung, dia pun dah tua lah. Kan? Satu masjid nak suruh dia tanggung. Jadi itu sebab kita kata bab sembahyang ni pun kadang-kadang dia berlaku secara kebetulan dia jadi. Kan satu masjid belah-belah Sungai Petani tu khutbah Jumaat. Khatib bertugas tak main, tak tahu pasal apa. Dia pun tak telefon, tak abang, tak boleh main apa, betul tunggu tak ada dah. Waktu masuk dah, bang-bang dah duk cangak cari dia, tak ada. Dia pun tengok ada satu cikgu mana kau duduk depan seorang. Cikgu naik tu, dia kata aku tak bisa. Dia tak ada siapa ni, cikgu kena naik. Aku tak bisa, dia kata. Kan? Dia kata naik bila cikgu, daripada kami ni baik cikgu, dia kata. Dia pun, semua orang pekat duk tengok kat dia kan. Sabar tak kenal, naik juga. Naik adalah buku khutbah tu, orang duk buh lah atas tu satu kan. Buka-buka baca bila dia pun. Dah baca-baca habis, selesai bila khutbah pertama. Duk antara dua khutbah. Nak bakit pula duk cari khutbah kedua, tak ada pula dah. Dia nak jadi alih mai tak ada, beralih tu tak ada, turun mai lemari bawah ni. Turun daripada mimbar ni mai duk selongkang lemari ni. Cari tak jumpa juga. Dia bercakap siapa pergi duk ubah pula, dia kata. Dia jadi lagu tu. Siapa pergi duk ubah pula, dia kata aku dah lah, aku kata aku tak boleh, dia kata yang benda tu orang duk letak di atas tu, siapa dia duk merepek di bawah ni. Jemaat dah jadi lagu mana dah kan. Selang tu dah jadi lama, lepas tu bercakap kalam ajnabi, bercakap dengan perkataan-perkataan yang tak kena mengena dengan khutbah apa semua, habis semua. Dia kata kata bila hang buat pengumuman mayang lohok lah. Jadi lagu tu kan. Jadi tu bila pun ya nak buat guna dah, nak selesai benda ni, pegang Assalamualaikum tuan-tuan, minta maaf apa semua, kita mayang lohok pula, dia kata. Jadi kan. Jadi benda ni, jadi bila kita belajar, dia ni Bahrul Mazi ni dia ada troubleshooting. Bila dia dah buat main masalah ini troubleshooting lah. Troubleshooting. Kita baca masalah ni. Jadi dalam banyak-banyak masalah dia bawa main dalam kitab ni, kadang-kadang jadi kat kita. Kita tahu macam mana nak menghadapi keadaan tu. Jadi kalau kita belajar, kita tahu cara dia.
Jadi kita boleh lah pergi beritahu kata penyelesaian dia kita buat macam ni. Kalau tidak jadi ibadat tuan-tuan, ibadat kita kena buat begini kan. Ibadat ni dia tak boleh buat lebih kurang pasal kita nak bersembah pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tak berhajat apa dengan kita. Allah Subhanahu wa taala dia tak berhajat apa dengan kita. Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Allah Taala ni Tuhan yang maha baik. Allah tak terima melainkan yang baik-baik. Jadi kalau kita nak buat, kita mesti buat yang terbaik nak bagi ke Tuhan. Kita buat ibadat lebih kurang halal balai ala qadar, tak padanlah dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita nak pergi bagi benda yang tak sewajarnya. Jadi mudah-mudahan kita belajar ni menambahkan lagi kebaikan kepada kita semua. Kita boleh berbetul mana-mana yang silap, mana yang tak betul. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu silap. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.